Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, hari ini kita belajar sedikit mengenai apa makna Islam, rukun Islam. Kita mungkin dah tahu, ada yang dah tahu, ada yang tak tahu, ada yang dah lupa. Sebab banyak kita dah kadang-kadang kita tak diperingatkan, kita lupa. Jadi tazkirah pengajian macam ni untuk ingatkan kita supaya keyakinan kita kepada apa Allah dan Rasul cakap tu benar. Jadi Allah SWT sayang pada kita semua. Allah SWT yang melakukan segala-galanya. Jadi kita buat apa saja, niat kita kenalah ikhlas semata-mata kerana Allah, hanya untuk sukakan Allah. Apa kita belajar, apa kita buat, ikhlas, baru Allah terima. Mana boleh Allah terima amalan kita kalau kita bukan buat untuk Allah? Allah terima bila kita buat ikhlas hanya untuk Allah. Kita kena betulkan niat kita sebelum melakukan sesuatu, ketika melakukan sesuatu, selepas melakukan sesuatu, kita kena niat ikhlas hanya untuk Allah SWT. Jadi baik, apa makna Islam? Alhamdulillah Allah jadikan kita orang Islam. Islam maksudnya tunduk dan patuh menurut segala peraturan dan panduan zahir serta batin yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman dan Islam tidak boleh diceraikan untuk memperolehi pelepasan azab di akhirat nanti. Orang putih kata Islam is a way of life. Jadi Allah telah jadikan Islam ni agama untuk kita tunduk dan patuh. Jadi apakah keistimewaan Islam? Apakah keistimewaan Islam? Pertama, memperbaiki kepercayaan dan memperkuatkan keyakinan atau akidah kepada Zat Allah yang Maha Esa. Zat Allah yang Maha Esa. Yang kedua, menghapuskan kepercayaan kepada yang lain daripada selain pada Allah SWT. Hapuskan semua kepercayaan lain, hanya kita percaya hanya kepada Allah SWT. Mengatur cara beribadat kepada Allah SWT. Semua kena ada peraturan. Islam is a way of life, cara kehidupan. Mengatur cara beribadat kepada Allah SWT. Mengatur cara-cara perhubungan kehidupan manusia. Allah dah ajar kita, Nabi dah ajar kita perhubungan kita sesama manusia. Mengatur hukum-hakum keseksaan atau jinayat yang sesuai dengan manusia. Keenam, mengatur hukum keadilan, kekeluargaan dan keturunan. Islam is a complete din. Agama yang sempurna. Semua dah ada dah. Semua ada dalam Quran, semua ada dalam hadis. Cuma sebab kita tak belajar dan kita tak tahu, sebab tu kita kurang keyakinan kita kepada Allah dan Islam. Jadi bila kita belajar, kita tahu rupanya ada, betul. Dulu Nabi dah cakap, sekarang baru saintis doktor kata ini. Rupanya Nabi dapat wahyu daripada Allah. Banyak sekarang. Mengatur hukum keadilan, kekeluargaan dan keturunan, memperbaiki akhlak manusia. Inilah maknanya Islam mengajar kita belajar akhlak yang sempurna, akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Maka kehidupan kita semua tak ada masalah bila kita berakhlak cara Nabi SAW. Yang mengatur hukum-hukum yang berhubung dengan kebendaan. Mengatur hukum-hukum yang berhubung dengan kebendaan. Islam, Allahu Akbar. Hari ini kalau kita amalkan Islam 100%. Apa Allah wahyu dalam Quran, apa Allah beritahu melalui Nabi SAW, kita amalkan, insya-Allah semua kehidupan kita, orang Islam dan bukan Islam, semua dalam dapat kebaikan. Sebab Allah SWT yang cipta kita, kan? Dia yang bagi tahu kita. Dia cipta kita dan dia letak peraturan macam mana kita nak hidup dalam dunia ni. Kan? Macam kita hari ni, satu factory buat kilang kereta, kan? Buat kilang kereta, dia dah beritahu peraturan. Apa saja produk semua ada peraturan, manual dia. Kan? Kalau kita tak ikut, macam mana boleh?
Kalau kita ikut, mestilah Allah tolong kita. Mestilah benda tu jalan-jalan betul. Oh, ini kereta. Tak apalah, dalam minyak enjin kereta, kan, sepatutnya letak minyak, letak air. Walaupun kereta baru pun akan. Jadi, Islam ni peraturan kehidupan. Kan? Kehidupan. Macam mana kita nak hidup dekat dunia ni. Cara peraturan, cara yang betul. Jadi, Islam ajar kita semuanya. It's a complete deen, complete way of life. When we follow, then insyaAllah Allah SWT akan bantu kita. Allah tolong kita. Sebab kita di jalan yang lurus. Jalan ikut apa Allah dan Nabi ajar. Yang jadi masalahnya hari ni, kita tak ikut. Macam ni. Mula-mula kita ikut, lepas tu kita simpang sikit-sikit. Problem lah. Situ kat sini yang bergaduh tu. Bergaduh satu sama lain tu kerana kita tak faham agama. Kita tak faham Islam. Kita tak faham apa yang Nabi SAW beritahu. Apa yang dalam Quran, hadis. Sebab tu kita kena belajar. Semua benda dalam dunia kena belajar. Apa saja. Kita masuk universiti contohnya, belajar ilmu keduniaan. Engineering lah, economic lah apa. Kan? Semua kita belajar. Tiba-tiba kita masuk dekat universiti, kita tak nak ikut apa peraturan yang diberitahu. Mana boleh. Kan? Semua kita faham. Benda ni kita kena belajar. Okay? Rukun Islam. Tadi sebelum ni kita belajar rukun iman, ini rukun Islam. Okey, rukun Islam 5 perkara. Rukun Islam artinya tiang yang saling memerlukan dan melengkapi untuk menegakkan Islam dengan sempurna. Rukun Islam ada 5 perkara. Tahu kan? Dulu suami mendengar rendah belajar, lepas tu dah lama sibuk kerja, berniaga semua, lupa dah. Sebab tu kita perlu tazkirah. Sebab tu kita perlu dengar lagi dan lagi. Dengar berulang kali. Selalu dengar. Hayati, baca, dengar. Kan? Jadi pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Aku bersaksi. Yakin. Mengucap 2 kalimah syahadah. Bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi apakah amalan tentang kalimah syahadah ni? Kita kena selalu mengucap. Dan ajak orang supaya mengucap kalimah syahadah. Amalan macam sembahyang 5 waktu, kita kena sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan setahun sekali. Haji, bayar zakat. Apakah amalan kalimah syahadah? Selalu kita mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengajak manusia pada kalimah syahadah, kan? Kepada orang bukan Islam, kita mengajak mereka kepada Islam. Mengajak mereka mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita mengajak mereka kepada kalimah syahadah, kalimah thayyibah, kepada Islam. Dan bila mereka dah mengucap, kita ajar mereka. Kita bimbing mereka. Kita tunjuk pada mereka apakah amalan-amalan dalam Islam. Supaya jadi orang beriman dan beramal soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang sebab kita tahu macam mana Nabi SAW dekat Mekah 13 tahun buat usaha dakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada beriman pada Allah, kepada la ilaha illallah. Inilah kerja setiap kita orang Islam, iaitu kita kena mengajak manusia pada Allah. Itu yang dipanggil dakwah ilallah. Dakwah mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada diri kita. Mengajak manusia kepada Allah, yakin pada Allah. Mengajak manusia kepada kalimah la ilaha illallah. Itu yang Nabi SAW, semua para sahabat, mereka buat dakwah. Mereka jumpa semua. Mereka orang Quraisy, kafir Quraisy, mengajak mereka supaya beriman, masuk Islam. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi Nabi SAW buat usaha dakwah. Mana boleh kita tinggal usaha dakwah? Para sahabat buat usaha dakwah. Jadi kita kena ikut apa Nabi SAW ajar kita.
maka kita kena jumpa setiap orang. Kita kena tunjukkan akhlak. Kita kena mengajak semua orang kepada Allah dan ingatkan orang tentang Allah. Kepada orang Islam, kita ingat supaya jadi orang yang beriman. Jadi pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Okey? Ini rukun Islam. Allah dah suruh macam tu. Mana boleh kata, oh, kita tak nak ikut. Jadi pertama sekali, zuhur, kita pun tahu zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Kita dah tahu tadi kan, Islam, peraturan. Kita kena ikut peraturan tu. Baru dia jadi. Kalau kita tak ikut peraturan, dia kata, aku macam mana tak. Sebab apa kita tak ikut peraturan? Mudah nak faham kan? Kalau kita tak ikut apa yang Allah tentukan, macam mana kita dapat? Kita beriman dengan Allah, makna kita dengar apa Allah cakap dan Allah suruh. Maka kita ikut, baru ada dapat output dia. Formula dah ada, ikut formula, dapatlah kejayaan. Kalau kita tak ikut apa yang Allah tentukan, macam mana? Sebab tu kita tak tenang, tak berkat, tak ada rahmat. Macam-macam musibah datang. Sebab hari ini kita tak ikut apa yang Allah SWT dan Nabi beritahu. Mudah saja. Jadi hari ini kita kena yakin dengan apa yang Allah SWT beritahu, Nabi cakap, kita kena yakin. Jadi solat 5 waktu. Rukun Islam yang kedua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Semua kita wajib jaga semayang 5 waktu. Sebaik-baiknya lelaki berjemaah dekat surau masjid. Perempuan jaga semayang 5 waktu. Jangan ada satu orang Islam pun tinggal semayang. Baru Allah tolong kita, baru Allah bantu kita. Anak kita, isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, kawan kita, jiran kita. Fikir macam mana nak ajak mereka kepada semayang. Semayang berjemaah 5 waktu di masjid, di surau. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ya Allah, hari ini kalau orang Islam tunaikan semua zakat, tak ada masalah. Masalahnya, ramai orang Islam tak bayar zakat, tak tunaikan zakat. Zakat, menunaikan zakat. Zakat harta. Iaitu binatang ternakan, emas dan perak, tanaman seperti padi, gandum, tamar, jagung dan sebagainya. Buah-buahan seperti anggur dan sebagainya. Harta karun. Menunaikan zakat harta. Cuba kita tengoklah. Kita ada tak binatang ternakan, emas, perak, tanaman. Bayar zakat. Orang Islam semua diwajibkan bayar zakat. Jangan tak bayar zakat. Selesai masalah kita semua, orang Islam seluruh dunia, seluruh Malaysia ni, apalah, bila kita semua bayar zakat. Pastikan, tengok lepas ni. Kalau kita kira balik, tanya ustaz, macam mana ustaz? Saya macam ni, saya ada ni, macam mana saya nak bayar zakat? Ustaz boleh kira, ustaz akan ajar kita. Kan? Apa kita boleh simpan sana, harta sana, tapi kita tak bayar zakat. Ini yang masalahnya. Cuma semua orang Islam bayar zakat. Tak ada satu orang Islam atau bukan Islam pun masalah. Semua kita bayar zakat. Bayangkanlah sekarang ni penduduk Malaysia, katalah orang Islam 20 juta lebih, 25 juta. Kalau bayar RM1 dah 25 juta. Kalau bayar RM10 dah 250 juta kutipan zakat. Diagih-agihkan. Kalau RM100, kalau RM1000, kalau orang semua kita yang mana Allah bagi kita harta banyak macam-macam, bayar zakat, bayar. Zakat saja penyelesaian. Allah SWT dah suruh kita bayar zakat. Kan? Ini masalah kita hari ini. Ya Allah. Tanya diri kita lepas ni. Kira balik. Okey? Semua kita. Bayar zakat. Ya Allah. Ya sebenarnya Islam ni satu cara hidup. Allah SWT dah beritahu kita. Hari ni jumpa kawan-kawan kita dekat pejabat kita, bos kita ke majikan kita. Bos, macam mana kita dah bayar zakat ke belum? Jangan kita kedekut. Jangan kita berkira. Zakat ni akan membersihkan harta kita, mencucikan. Jadi apabila zakat harta digunakan untuk menyucikan harta kita. Zakat harta digunakan untuk menyucikan harta kita. Maka zakat fitrah digunakan untuk menyucikan hati dan jiwa kita. Zakat harta, zakat fitrah. Zakat fitrah juga dinamakan zakat al-nafs. Artinya zakat untuk menyucikan jiwa dengan mengeluarkan sebahagian bahan makanan yang mengenyangkan menurut ukuran yang ditentukan oleh syarak di akhir bulan Ramadan pada setiap tahun. Ini kita tazkirah ni bulan Ramadan, bulan puasa. InsyaAllah ujung tahun ni tanya setiap negeri apa yang telah ditentukan. Apa yang telah ditentukan kita bayar. Ya Allah. Kalaulah
20 juta rakyat orang Islam, 25 juta rakyat Islam, katalah bayar RM10, kiralah 25 juta kali 10, 250 juta kutipan duit zakat fitrah. Dan dengan ini diagihkan, dibantu semua. Kalau kita nak bagi lebih, bagi lebih. Sedekah ke apa, tak apa. Apa ada sangat. Orang Islam hari ni, ya Allah, semua orang Islam, satu hari 25 juta orang Islam. Contohnya lah, satu hari sedekah RM1, 25 juta. Kalau RM30, kalau bagi RM10 sehari, RM100 sehari, cuba kira. Jadi kutipan duit zakat ni beratus juta, bilion, trilion. Lepas tu ikhlas semua kita agihkan, bantu. Ini saja penyelesaian. Penyelesaian dah ada. Hari ni kita orang Islam hari ni, kita tak sungguh-sungguh. Ya Allah, Lepas tu kerana tu kita salahkan orang ni, kenapa orang ni, masing-masing nak tuntut hak ini, Jadi kerajaan ambil tanggungjawab sebagai kerajaan, bantu apa yang baik, terbaik. Kerajaan kita lah semua, rakyat pun sama. Yang sebenarnya kita ni, kita duduk rumah, kita ada harta, duit, kita bagi duit zakat. Setiap orang bagi, ya Allah, habis. Pergi setiap, cari orang dekat qaryah kita, dekat taman kita, masjid, duduk mesyuarat. Macam mana kita nak bantu setiap ahli qaryah kita? Maka seluruh ahli qaryah tak ada masalah. Tak ada orang miskin sebenarnya. Maksud kat sini, tak ada orang susah lah. Sebab apa? Semua diagih. Memberi. Bila kita bagi, orang ni tolong, maka, Masya Allah, semua selesai masalah. Dan manusia ni, kita ni, bila orang beri pada kita, kita gembira. Orang sedekah pada kita, orang bagi duit zakat, ya Allah, syukur Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji kerana bagi saya. Jazakumullah khair. Jadi hari ni wujud kasih sayang di kalangan ahli karya kampung. Bila semua orang bantu satu sama lain. Hari ni of course lah semua kita nak tunggu bantuan kerajaan. Kerajaan ni kita ni pun kerajaan sama sebenarnya. Kita yang bekerja kerajaan, kita pun sebenarnya orang kerajaan. Kalau kita kerja swasta, sebenarnya kita bergabung semua swasta dengan kerajaan. Jangan kita tuntut daripada kerajaan, ini kenapa tak ada. Semua kita. Kerajaan tanggungjawab, kita rakyat tanggungjawab. Bayar duit zakat harta. Jangan kita simpan duit kita ni banyak-banyak, ribu ke puluh ribu ratus. Kita ada tanah sana, semua ada. Tapi kita tak bayar zakat. Bayar pun sikit, sedekah pun sikit, bagi hadiah pun sikit. Apa guna? Apa kebaikan kita dapat? Jadi orang Islam ni dah ada formula dah. Sebenarnya. Hatta bila Allah bagi kita boleh bantu semua orang. Orang Islam, sedang bukan Islam. Orang bukan Islam tengok, Masya Allah, kita orang Islam telah bantu. Maka mereka akan tertarik dengan Islam. Akhlak orang Islam. Mereka akan masuk Islam. Jadi saudara dengan kita. Tak payah bergaduh-gaduh. Cuma hari ni kita kerana iman kita lemah, yakin kita lemah, kalau aku bagi ni Allah habis apa nak buat. No. Lagi kita banyak bagi zakat, sedekah, infak, derma, lagi Allah tolong kita. Jadi maksudnya akhir Ramadan zakat fitrah, semua pastikan kita bayar zakat fitrah. Selalunya insya-Allah lah rasanya zakat fitrah ni jarang kita miss selalunya. Ada juga yang miss. Tapi kita sebenarnya ada bayar makanan, tapi bayar duit ada dia kira dah. Pusat zakat dah beritahu berapa kita kena bayar. Kita ikut apa yang telah ditentukan oleh kita punya kerajaan, pusat zakat. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Okey. Sembayang 5 waktu sehari semalam. Zakat setahun. Zakat harta kena kira. Zakat fitrah kita bayar sekali setahun. Puasa pada bulan Ramadan bagi mereka yang berikut dikecualikan daripada puasa. Makna Allah perintah kita puasa bulan Ramadan. Golongan yang dikecualikan berpuasa orang yang sakit kerana sekiranya ia berpuasa akan menyebabkan bertambah mudarat atau penyakitnya lambat sembuh. Ini orang yang dikecuali. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan yang lebih daripada 56 batu ataupun 91 kilometer. Kalau tidak menyusahkan, boleh meneruskan puasa. Ini adalah lebih baik dengan syarat mula bertolak sebelum subuh. Ini dalam mazhab Syafi'i.
Orang yang sedang dalam perjalanan lebih daripada 56 batu ataupun 91 km, yang sebenarnya ini kita dikecualikan berpuasa, tapi kita usahlah. Sebenarnya pengalaman kita taklah letih. Sekarang puasa mana letih, melainkan kita sibuk sana kerja kan. Ketiga, wanita yang hamil. Dan keempat, wanita yang menyusukan anak, golongan yang dikecualikan berpuasa. Wanita yang hamil, wanita yang menyusukan anak. Jadi puasa setahun sekali, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji ke Baitul Haram bagi mereka yang berkemampuan. Yang berkemampuan maknanya ada belanja pergi dan balik. Belanja untuk tanggungan yang tinggalkan. Okey. Kesihatan yang baik, keselamatan perjalanan dan kenderaan, sempat masa perjalanan mengikut kadar perjalanan biasa. Jadi ini rukun Islam. Pertama tadi mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Ketiga, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitul Haram bagi yang berkemampuan. So ada 5 rukun Islam. Kita ingat, kita hafal dan kita cakap, kita muzakarah, kita cerita lagi dan lagi supaya kita bertambah faham. Jadi semayang kita jaga 5 waktu berjemaah, tempat azan diazankan. Kemudian zakat, pastikan kita bayar zakat. Lepas ni kita istighfar, taubat, kira duduk macam mana kita nak kira semua bayar zakat. Yang ketiga, puasa. Alhamdulillah kita jaga puasa. Puasa ni detail lah penerangan dia, nanti kita akan baca lagi dan kita akan belajar lagi. Dan yang kelima, haji sebulan, haji sekali seumur hidup kita. Sekali, paling kurang lah mengerjakan haji. Jadi dalam kalimah syahadah ni, untuk sembahyang, zakat, Ramadan, haji, amalan dia ada dah. Untuk kalimah syahadah, iman ni, kita mau selalu muzakarah iman, cakap tentang iman, cakap tentang kalimah. Dakwah manusia kepada kalimah, ngajak manusia pada la ilaha illallah. Inilah kerja yang kita kena buat. Kalau boleh, hari-hari kita bagi masa mengajak manusia pada Allah. Hari-hari. Jumpa saja, cakap tentang Allah. Tentang iman, akhirat. Kan? Tentang Islam. Cakap dengan penuh kasih sayang. Kan? Assalamualaikum pakcik, apa khabar? Sihat? Saya datang semata-mata kerana Allah. Untuk muzakarah tentang iman. Pakcik, kita dengar cik mudah saja. Pergi jumpa, pergi setiap rumah. Jumpa setiap orang. Muzakarah iman, cakap tentang iman. Sama-sama kita dengan suami kita, dengan isteri kita, dekat rumah, dekat pejabat kita. Ambil masa lah. Kat pejabat jangan pula kita semua, kita kerja, time kerja, kita kerja. Tapi bila ada masa, Man, duduk Man, kita nak buat muzakarah iman. Saya bercakap dulu, Man, syukur Man kita ni orang Islam. Allah bagi kita kalimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa makna la ilaha? Tiada Tuhan melainkan Allah, Man. Tak ada yang tolong kita melainkan Allah. Tak ada yang bantu kita melainkan Allah. Tak ada menyelesaikan masalah kita melainkan Allah. Tak ada yang boleh bagi kita sembuh penyakit kita melainkan Allah. Tak ada yang boleh bagi rezeki pada kita melainkan Allah, Man. Semuanya Allah yang buat. Semua kita makhluk. Tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya Allah. Ya Allah, Man. Sebenarnya Allah SWT yang melakukan segala-galanya. Cakap macam tu selalu. Cakap tentang kalimah. Lama-lama, apa kita cakap, apa kita dengar, apa kita fikir, apa kita lihat, ia akan beri kesan pada hati kita. Jadi insyaAllah ini pengajian tazkirah kita mengenai rukun Islam. Mudah-mudahan Allah bagi taufik pada kita untuk dapat kita amalkan dan sampaikan. Kita niat semata-mata kerana Allah, dan ikhlas hanya untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi pengajian kita. Assalamualaikum.